Jumlah pesakit COVID-19 di unit rawatan rapi ICU yang perlukan bantuan pernafasan mengalami peningkatan seperti dinyatakan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah semalam. Dan kita akan membincangkan perkara ini bersama dengan Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Madya Dr. Malina Osman. Selamat tengah hari Prof. Pertama sekali kita nak lihat bagaimana peningkatan pesakit COVID-19 di ICU ini perlu bantuan pernafasan pada ketika ini. Bagaimana kita lihat pendekatan yang perlu dilakukan? Adakah sama seperti yang pernah kita lakukan seperti mewujudkan hospital medan kerjasama awam swasta dan sebagainya jika keadaan bertambah kritikal selepas ini? Okay, selamat tengah hari ya, Fizi dan juga semua penonton Astro pada waktu ini. Kalau kita lihat ya pada waktu ini, apa yang berlaku ialah pola peningkatan untuk pesakit-pesakit di ICU telah dicerap ya sejak lebih kurang saya ingat 1 minggu yang lalu. Walaupun tidak begitu ketara berbanding dengan peningkatan kes-kes aktif ya, maksudnya kes baru dan juga jumlah kes aktif. Ya, kita lihat kalau kita perhatikan jumlah kes aktif pada masa ini lebih kurang 140,000 ya. 140,000 berbanding 10 hari ataupun 1 minggu lepas, ia meningkat lebih daripada 2 kali ganda. Secara umum kalau kita lihat mereka yang dimasukkan hospital ICU menerima rawatan pernafasan pada pandangan saya berbanding dengan jumlah kes aktif tadi agak terkawal ya berbanding dengan apa yang telah kita lalui pada tahun lepas semasa Delta melanda ya. Tetapi tekanan pada masa ini ialah di barisan hadapan kaki tangan kesihatan yang berada di lapangan ya, yang kita perhatikan bahawa dengan kes aktif yang begitu tinggi pada waktu ini, mereka yang berada di pintu saringan ya, di pusat-pusat penilaian ACAC dan sebagainya, dan juga yang perlu membuat rawatan susulan ya kepada mereka-mereka yang perlu dikuarantin ke rumah ya, mempunyai situasi yang agak sukar ya, mengalami tekanan. Pada pandangan saya satu keadaan yang agak ketara ya, disebabkan oleh peningkatan kes yang sedemikian. Jadi dalam konteks itu saya berpendapat pada masa ini untuk memperlahankan ya ledakan kes yang berlaku dan kita melihat kepada program vaksinasi, saya mengesyorkan ya pada masa ini untuk dilihat ya kepada kumpulan-kumpulan berisiko yang didapati menyumbang kepada penambahan kes aktif ya pada masa ini. Dan kita lihat bahawa berlaku kluster di sekolah ya, institusi pendidikan, dan juga didapati melalui maklumat ya dari lapangan, kes-kes juga bertambah di kalangan ibu mengandung dan di kalangan warga emas yang masih belum menerima dos penggalak. Jadi saya berpendapat pada masa ini sehingga dos penggalak dapat dicapai ya kepada mereka-mereka yang berisiko yang saya sebut tadi dan juga di kalangan kanak-kanak yang mana memerlukan pemvaksinan pada masa ini dikenakan, walaupun saya tahu mungkin surely tidak begitu digemari ya, mungkin kita perlu melaksanakan apa yang saya sebut sebagai PKP sementara bagi strata-strata berisiko ini bagi membolehkan tularan dapat diperlahankan sebab tujuan kita di sini ialah untuk mengawal pintu masuk. Sebab kalau terlalu ramai, kita tidak menolak ya kemungkinan akan berlaku juga kemasukan peningkatan di hospital dan juga ICU, dan kita bimbang sekiranya berlaku keadaan yang mana sistem perkhidmatan kesihatan kita tidak mampu untuk mengawal dan ramai nanti yang akan menerima kesan yang kita harap dapat dielakkan. Dan Prof, bagaimana kita lihat kes jangkitan COVID-19 akibat varian Omicron dalam negara kita pada ketika ini? Saya lihat polanya peningkatan secara drastik. Dia bukan meningkat secara perlahan-lahan sama seperti dahulu, tapi peningkatannya secara drastik daripada 10,000 ke 13,000 ke 16,000, 17,000. Peningkatannya begitu banyak sekali dan ramai orang tertanya-tanya adakah kes akan meningkat lagi ataupun ia telah pun sampai kepada puncaknya. Jika kita lihat di negara luar seperti UK, Omicron melanda dan kes pernah mencapai sehingga hampir 200,000, tapi kini telah pun menurun kepada 77,000 di UK. Dan adakah kes COVID-19 pada negara kita ini telah pun sampai pada puncaknya ataupun sedang menaik lagi, dan bila ia akan mula menurun? Pada jangkaan Prof bagaimana? Saya berpendapat kita perlu menunggu dalam tempoh 1 hingga 2 minggu akan datang untuk melihat pola berkenaan ya, sebab kita melihat dari tempoh 8 hari, 8-10 hari sebelum ini yang saya sebut tadi meningkat lebih daripada 2 kali ganda, dan ini mungkin meningkat lagi ya, sebab saya pada awalnya menjangkakan mungkin sampai ke 150,000 kes aktif, tapi dengan 140,000 semalam, dan ia diangka akan mencapai sehingga 200,000 ataupun mungkin juga akan mencapai ke 250,000 untuk kes aktif.
kalau dilihat dari segi pola tularan, disebabkan oleh kita mempunyai SOP yang telah dilonggarkan, ya, banyak aktiviti sosial, ya, yang melibatkan interaksi kemasyarakatan yang dibenarkan. Di sini yang kita nasihatkan sebelum ini untuk masyarakat dapat mengambil betul makluman mengenai Omicron ini sebagai wake up call, ya, bagi membolehkan mereka berhati-hati. Namun saya melihat dari segi realiti ianya sukar untuk dilaksanakan. Ramai lagi yang melakukan pelanggaran SOP dan sebagainya menyebabkan kes terus meningkat. Jadi dalam konteks itu, berbalik pada soalan Hafizi tadi, saya berpendapat kita perlu menunggu lagi 1 atau 2 minggu, dan biasanya berdasarkan apa yang berlaku di negara-negara Eropah dan sebagainya, selepas 2 hingga 4 minggu itu pola akan menurun, dan kita berharaplah kes tidak akan begitu melonjak, sehingga meninggalkan kesan kepada sistem perkhidmatan kesihatan kita. Dan Prof, ada juga yang bersuarakan pendapat mereka berkaitan dengan negara-negara di luar sana, ada yang telah pun memansuhkan sekatan-sekatan dan juga SOP COVID-19 seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal. Sebagai contoh, pagi ini Norway telah mengumumkan pemakaian pelitup muka dan juga penjarakan fizikal tak perlu lagi diamalkan di tempat-tempat awam dan sebagainya. Ada yang menyatakan Malaysia patut buat sedemikian rupa kerana kes jangkitan COVID-19 walaupun tinggi, tetapi kemasukan ke hospital negara kita ini masih lagi dilihat rendah walaupun dia dalam pola peningkatan. Jadi pandangan Prof bagaimana untuk kita lihat pandangan yang dilontarkan oleh beberapa pihak ini? Itu yang tadi saya sebutkan pada awal tadi. Maksudnya walaupun kes yang masuk hospital ICU agak terkawal, tetapi tekanan pada masa ini adalah pada barisan hadapan yang perlu mengawal pintu masuk hospital. Jadi kalau kes bertambah meningkat dan mereka yang perlu dikuarantin di rumah meningkat, anggota barisan hadapan kita yang berada di lapangan itu juga akan terbeban dengan penambahan kes-kes yang berkenaan. Jadi pada pandangan saya, kita perlu lagi meneruskan, ya, langkah-langkah SOP, dan untuk tempoh yang terdekat ni dengan peningkatan kesnya dengan ratusan ribu, ya, kes aktif, saya berpendapat kita tidak sesuai untuk mengikuti jejak langkah di negara-negara luar, sebab mungkin sistem perkhidmatan kesihatan mereka berbeza. Oleh itu, sebagai tambahan seperti mana yang saya sebut tadi, kalau boleh, ya, bulan yang menyumbang kepada kluster-kluster yang berkenaan di kalangan kanak-kanak yang masih belum divaksin, warga emas yang masih belum menerima dos penggalak, ya, pada pandangan saya mungkin PKP sementara untuk golongan ini bagi mengelakkan tularannya di kalangan masyarakat. Namun apapun yang akan kita laksanakan ni, dalam konteks semua, pada pendapat saya kita perlu bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan dan anggota barisan hadapan untuk mengelakkan ledakan yang lebih teruk lagi.